Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah, Elia Taylor, Edi Kitojo, Tuah Sikuntang, Demoy. Waalaikumsalam. Rozana alias Syafiqah, Siti Hamimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syafiqah. Waalaikumsalam Ummu Khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gelap lah. Kenapa gelap lah? Apa abang? Oh abang. Mustaqim. Mustaqim. Tuh, ambil peta kat mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih abang. Semoga Allah membalas ganjaran syurga. Amin. Okey, seperti yang saya bagi tahu dalam live ya. Hari ini Korea Utara, Korea Selatan, Jepun dan China. Okey, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tak surah yang saya suruh baca tu? Ya. Kena baca ya surah tu. Kita baca sikit ya. Kenapa gelap ah? Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullum amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey. Kena baca surah ni. Kena baca. Baca biar berapi dalam dada. Okay, Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Saya perjalanan mimpi yang terakhir. Saya disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Nama saya seperti nama di Facebook saya. Dah sarapan pagi semua dah. Okey, minta tolong share sikit lah ya pagi-pagi ni. Minta tolong share sikit pagi-pagi ni. Okey. Kita bercakap hari ini daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru masuk ya. Hari ni kita bercakap pergi kepada, kita start Korea Utara dulu ya. Okey, Korea Utara. Korea Utara ada kena nuklear ya di sebelah sini. Dia kena nuklear di sebelah sini. Dibaling daripada China, jatuh kepada dia. Dia baling dulu ke China dan jatuh kepada dia. Ya. Okey. Dekat sini dan Korea Selatan, masa dia tengok pertempuran yang kuat di antara Pakistan
dengan China dan dicampur sudah waktu itu oleh Rusia untuk membantu Pakistan juga. Tetapi dalam keadaan yang sama, negara yang kecil ni ya, bukan kecil lah, besar juga, Australia, New Zealand ada juga, Jepun, Korea Selatan, ya, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Thailand pergi nak menasihati kepada China, tetapi mereka pergi tu dengan adanya dari laut lah ya, kapal dari laut menasihati, suruh bersabar ataupun cool lah, jangan buat peperangan sebab dah campur kan. Jadi China bantai mereka sekejap saja dan termasuk dalam tanah air mereka. Dan yang mana terkena juga pada bandar-bandar yang berada dalam negara mereka. Dan dalam keadaan yang teruk, dihentamnya dengan teruk bertubi-tubi, maka Korea Utara membuat ledakan nuklear yang pertama kepada China. Dan China membalas balik. Tetapi China membalas banyak, bukan sikit, banyak, terus banyak, terbang terus banyak. Ya. Ini setelah berlakunya tipuan emas di negeri Sabah. Ini setelah berlakunya tipuan emas di negeri Sabah dari Kepulauan Filipina, bom jatuh ke tanah negeri Sabah di Malaysia. Okey. Ini saya cuma hari ini dan ada step-step dia lah. Indonesia ada sebagainya yang telah saya bagi tahu sebelum ni ya. Tapi saya nak cerita hari ni Korea Utara, Korea Selatan, Jepun dan China. Okey, Korea Utara, keadaan dia dan tanah air dia setelah kena ledakan nuklear dari China memang teruk. Dan kawasan yang dia kena ialah di sini. Di sebelah sini. Tetapi oleh yang demikian, mereka ni ada ketenteraan yang kuat. Mereka ceroboh ke negara China dan membuat dari bawah. Atas pembuat, bawah pembuat. Korea Utara. Ya. Dia terus masuk ke negara China dan membuat serangan. Dari atas membuat, bawah pun mereka buat. Jadi bertubi-tubi. Ya, jika kita tengok kita kat Malaysia ni, biasa kita tengok orang main mercun, balas sana, balas sana. Macam tu lah dia orang berbalas, dum 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 macam tu. Ya. Dan juga dekat sini saya nak bagi tahulah, ya. Saya belum sebut lagi. Okey, untuk warga negara Korea Utara, saya Sitah An-Nur. Saya disapa dengan gelaran Sitah An-Nur. Saya perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad yang terakhir. Oleh kerana kalian ada hati yang baik sedikit pada akhir zaman sekarang, akhir zaman kami, hati korang pun berani dan tidak takut. Jadi, saya ingin menyeru kepada tiap patah perkataan yang anda ingin keluar waktu pagi atau petang, menyebutlah dengan kalimah Allah ataupun Muhammad. Kepada warga negara Korea Utara ataupun Korea Selatan, menyerulah dengan kalimah Allah ataupun Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Saya tidak boleh mendakwah sampai ke sana. Tetapi apa yang akan terjadi nanti, andai anda melihat Malaysia, di Malaysia, negeri Malaysia, andai anda melihat video saya ini, hari Isnin ini, anda tengok saya bagi tahu, sesiapa yang boleh translate bahasa mereka, minta tolong pada hamba Allah, InsyaAllah sampai. InsyaAllah. Janji Allah itu sampai. Maka sampai. Jadi saya nak bagi tahu. Jika pernah terdengar slogan tipuan emas di negeri Sabah.
dengan slogan tipuan emas dan dibalum bom yang bertubi-tubi dari Kepulauan Filipina pergi kepada Sabah, maka percayalah Korea Utara, Korea Selatan ataupun Jepun ataupun China. Dengar sini baik-baik ya. Saya bukan peramal ya. Saya bukan peramal. Saya perjalanan mimpi yang terakhir. Perjalanan mimpi yang terakhir. Disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Paling kurang cerdik. Malaikat kata, saya ni kurang cerdik. Ya, saya orang biasa. Dan saya nak bagi tahu, apabila berlaku sahaja dengan slogan tipuan emas di balik bom di negeri Sabah, maka ajarlah rakyatmu, wahai Presiden. Ajarlah rakyatmu dengan perkataan Allah, Allah, Muhammad, Muhammad, Allah, Allah, sebut. Kerana apa? Kerana anda akan dibantai dengan seteruk-teruknya. Negara anda, padang jarak, padang terkukur. Hangus. Ya. Bukan saya nak menyeru sekarang. Tetapi, dengar saja apa yang saya sebut ni berlakunya dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah dan rakyat Malaysia dihentam dengan Sabah, dihentam dengan bom yang bertalu-talu. Maka bersedialah. Hati anda tidak sampai hati kerana melihat mana-mana orang yang berada di Australia, di Jepun, di Korea Selatan, di Myanmar, di Vietnam, di Taiwan atau di Thailand sekalipun. Mereka dibantai bom yang bertalu-talu dari jiran anda, iaitu China. Maka dengan ini, saya ingin menyeru kepada anda, menyebutlah dengan kalimah Allah. Allahu Akbar. Tak boleh sebut Allah. Tak boleh sebut sebab panjang, tak sempat belajar. Tak apa, sebut Allah. Tak boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh sebut panjang. Tak apa, sebut Muhammad. Allah dan Muhammad. Allah, Muhammad. Seru kerana saya ingin memberi perkabaran daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Negara anda menjadi padang jarak, padang terkukur. Hangus di mana-mana. Hangus di mana-mana. Kepada warga negara ataupun yang paling tepat Korea Utara. Paling tepat Korea Utara. Ya, sebutlah dengan perkataan dua sahaja, iaitu Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Masa itu dah tak sempat nak belajar Allahu Akbar. Masa tu dah tak sempat nak belajar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah tak sempat nak belajar. Ingat, saya daripada perjalanan mimpi yang terakhir mengajar dua kalimah kepada anda, iaitu Allah dan Muhammad. Allah, Muhammad. Ya. Kerana saya memberi perkabaran, negara Korea Utara, negara anda akan jadi padang jarak, padang terkukur, dibantai oleh negara China. Kepada orang yang kat dalam ni dan nak condemn saya dengan patah dan kata-kata saya, cakap baik-baik ya. Jangan mesej merapu pula. Kononnya saya buat benda yang pelik dan sebagainya. Saya diperintahkan walau satu kali menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya sekarang ni, saya bercakap. Saya ambil air semayang, air wuduk. Saya pegang Quran. Saya pegang Quran. Saya bercakap, saya pegang Quran. Saya bukan main-main. Saya tak suka main-main. Dalam hidup saya tak pernah main-main. Tak adalah time saya gurau dengan anak saya. Terdengar sahaja dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah daripada Kepulauan Filipina, terus hentam ke sana, maka bersedialah anda mengajar rakyat anda, wahai Presiden Korea Utara. Sebut dengan kalimah Allah, Muhammad, Allah, Muhammad.
Tak apa. Masa anda sudah mati nanti, saya akan bersaksi andai kamu sebelum meninggal dibantai bom, dibantai apa-apa sekalipun, maka anda sudah pun menyebut Allah Muhammad, maka bagi tahu saya dulu sebelum mati pernah menyebut Allah Muhammad. InsyaAllah, biar Allah aturkan perjalanan anda di akhirat nanti. Kerana saya melihat anda di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Anda di tingkat 8. Di dalam bawah sekali pada 7. Bawah sekali pada 7. Tingkat 8. Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berwarna purple. Dalam keadaan tidak ada apa-apa sambil berdiri melihat ke atas. Jadi saya perjalanan mimpi yang terakhir. Saya bercakap yang betul saja. Saya tidak pilih. Saya tidak sembunyikan apa-apa. Okey. Begitu juga negara Korea Selatan. Walaupun tidak seteruk Korea Utara, tapi Korea Selatan. Sebutlah Allah Muhammad. Andai tak sempat lagi nak belajar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut je Allah Muhammad. Allah Muhammad. Andai kata gerung, masa itu malaikat pegang dan sebagainya gerung. Pernah biasa dengar orang Melayu kan? Melayu. Panggil. Wanita Melayu. Saya tak tahu. Sitah An-Nur tak boleh sebut. Perjalanan mimpi yang terakhir tak boleh sebut. Panggil Melayu. Biasa dengar Malaysia. Wanita Malaysia. Ya? Panggil. Saya pernah sebut Allah Muhammad sebelum saya mati. Jadi, saya tak sempat belajar perkataan Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak sempat belajar. Tapi saya pernah dengar dalam live dia. Dia menyatakan sebelum mati sebut Allah Muhammad. Maka datang sebut kepada malaikat. Ini saya ni. Datang kepada pegang. Masa malaikat tu pegang cakap. Ada wanita Melayu. Saya ingin panggil dia. Wanita Melayu. Tak apa. Saya lah tu. Saya akan bersaksi kepada anda. Ni saya pegang Quran. Ya. Ni saya pegang Quran. Dengar saja dengar saja dari kepulauan Filipina jatuh bom kepada negeri Sabah dengan slogan tipuan emas, maka ajarlah rakyat anda, wahai Presiden, ajarlah rakyat anda dengan kalimah Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Andai nak menyebut perkataan Allahu Akbar, panjang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang. Tak sempat belajar. Sebut Allah Muhammad. Cukup. Ya. Andai sampai di akhirat. Bagi tahu kepada malaikat pengiring tu. Saya ingin mau mencari wanita Melayu. Malaysia. Saya ingin cakap je bahasa apa dekat sana. Biar mereka faham. Malaikat semua faham bahasa. Ya. Cakap dengan dia. Tak apa saya pergi. Saya akan menjadi saksi anda. Kerana ini tutur kata saya. Saya pegang Quran. Saya pegang Quran ni saya bercakap. Jadi saya akan bertanggungjawab. Ya. Apa yang saya bercakap ni saya akan bertanggungjawab. Sebab saja kalimah Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya, jika nak sebut Allahu Akbar, pelat lidah. Tak sempat belajar. Nak sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak sempat lagi. Tak apa. Sebut je Allah Muhammad. Sebab bom dah nak jatuh atas kepala anda dah. Negara anda, padang jarak, padang terkukur. Okey. Sedih pula. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Okey. Korea Utara, Korea Selatan, Jepun dan China. China pun dengar, sebut saja Allah Muhammad. Sebut saja, tak sempat. Dengar, tak sempat. Jadi sebut saja. Sebut. Apabila sebut, sebab nak belajar susah juga. Allahu Akbar. Bagi lidah orang tak biasa sebut. Nak sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun susah juga nak sebut bagi orang yang ni. Tapi dengar saja dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah. Maka ajar rakyatmu wahai Presiden Korea Utara, Korea Selatan, Jepun ataupun China sekali. Ya. Sebenarnya saya sebut satu negara saja, iaitu Korea Utara. Ajar rakyat anda menyebut dengan kalimah Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya. Okey. Sampai video saya ni yang tak berapa ni akan sampai. Tak apa. Saya sudah ready risiko dia. Okey. China ya. China. Hari ni saya nak bagi tahulah yang saya pendam. Dah lama saya pendam. Jadi saya nak bagi tahu. Di China ya. Di bawah kepimpinan nombor 7. Di bawah kepimpinan nombor 7, maka baginda wafat di sini. Di China. Tetapi, ni saya nak bagi tahu. Di bawah kepimpinan nombor 7, dia bermula dengan membuka jalan dan ada juga rakyat laki-laki, tidak ada langsung perempuan. Laki-laki dari Indonesia menyertai di bawah kepimpinan nombor 7, dibawa oleh satu orang ustaz di atas sirah Allah nombor 11. Maka mereka membuat jalan daripada Malaysia, semenanjung Malaysia, terus sampai ke China. Kerana saat itu China suka hati menghantar bom. Ke mana saja dia suka, dia akan hantar saja. Ke mana saja dan dia akan hantar saja. Dan kemarahan dia terlampau meruak-ruak, tak tahulah sebab apa. Dan pada waktu itu di bawah kepimpinan nombor 7 akan ada yang tersisa. Ya, akan ada yang tersisa. Dan yang tersisa inilah mereka akan berperang hingga sampai kepada pakai manual. Ada yang tersisa di bawah kumpulan mereka walaupun panglima mereka wafat lebih awal seperti panglima nombor 4, tetapi kumpulan mereka berperang hingga pakai senjata manual. Okey. Saya tidak tahu dia nombor 7 meninggal kena senjata apa. Saya tidak tahu. Jangan buat andaian. Okey. Jadi dekat sini nombor 7 dia bawa kumpulan dia dan ketua-ketua kepada yang pegang pada bendera ataupun panji tadi, mereka akan jalan dari tengah. Mereka akan jalan dari tengah. Dan apabila keadaan selamat, yang bawah tadi baru pergi naik ke atas. Jika masuk kawasan ni okey. Tetapi jika masuk kawasan ni masih lagi kawasan peperangan demi peperangan. Dan nombor 7 tidak akan berhenti hingga sampai ke senjata manual. Hanya yang benar-benar tersisa, yang tidak lari, yang tidak takut mati, yang tersisa. Okey. Jelas ya? Jelas. Jangan tanya nak jadi kumpulan Imam Mahdi lah. Sebab kumpulan Imam Mahdi dia bukan duduk belakang sekali, menyorok belakang orang. Dia duduk depan sekali. Dan dia tidak pernah dikalahkan. Sebab dia nak jadi di bawah kepimpinan Imam Mahdi ni, bawah dia
adalah satu golongan manusia berperang tanpa kalah. Allah yang lindungi mereka. Allah dah tetap dah ke atas mereka. Dan mereka tidak takut. Tidak ada perkataan takut mati. Saya pun takut waktu itu ya. Bukan kata tak takut dah. Saya pun takut. Tetapi mereka ini laki-laki dan berani. Walaupun panglima mereka sudah tiada. Tapi mereka terus tetap pergi menyerang kawasan baru yang memberi tentangan kepada orang-orang Islam. Ataupun masyarakat yang lain. Masyarakat yang bukan Islam, yang minta pertolongan dengan kita, yang dibantai dari kumpulan-kumpulan yang jahat, yang tidak peri kemanusiaan. Maka mereka ini pergi. Tetapi masa itu saya bukan di belakang mereka. Ataupun di hadapan mereka. Saya di belakang sekali. Masa mereka sampai ke negeri China, saya belum gerak keluar lagi di Semenanjung. Nampak? Saya belum gerak keluar lagi dari Semenanjung ni. Masih lagi tengah pujuk orang suruh keluar mencari Imam Mahdi. Saya di akhir sekali. Belakang sekali. Dan belakang saya adalah saya mengutip mana-mana kanak-kanak ataupun baby dan sebagainya atau orang tua dan sebagainya mengutip mereka. Dan menjalan juga walau satu langkah, walau satu kali roda. Dan mana-manalah hingga kami semua meninggal. Okey, niat mencari saudara kita, Imam Mahdi. Maka, berjalan saja di atas sirat Allah. Berjalan saja di atas batas neraka Allah. Terus masuk ke syurga Allah. Di tingkat 6, sudah ada Nabi Allah. Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Muka macam Jawa sikit. Janggut dia pendek aja macam ni. Semua putih. Dari sini setbang. Dari sampai setbang sini. Pendek-pendek. Janggut dia. Macam tu. Janggut. Ya. Dan Nabi Ibrahim yang duduk bahagian kanan. Sambil mengelap air mata. Mengenangkan anak cucu dia. Okey. Saya di pertengahan jalan. Apabila kami dibantai dengan bom sejauh 7 kilometer, barulah saya berada di hadapan sekali. Tapi saya tidak memegang senjata. Hanya angkat doa. Doa sahaja. Dan di bawah saya di belakang yang mengikuti ialah adik nombor 1 dan nombor 2. Di bawah kepimpinan Panglima nombor 1. Di bawah kepimpinan Panglima nombor 2 yang membuat serangan. Kerana musuh-musuh yang jahat itu tidak peri kemanusiaan itu terhadap manusia itu sedang dipaku kaki dan tangan. Letih bercakap. Okey. Nampak ya? Ini poin yang saya nak ceritalah. Ya, kepada negara Korea Utara, Korea Selatan, Jepun, China. Dengar sahaja, ini untuk yang non-Muslim ya. Dengar sahaja dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah. Dari Kepulauan Filipina melancarkan serangan bom ke atas Sabah. Maka menyebutlah dengan perkataan ini. Jika susah nak menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun Allahu Akbar. Susah. Sebutlah Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya. Sebut. Dan apabila meninggal. Malaikat pun tanya, ya malaikat dah tahu yang mana dah sebut tu. Malaikat tanya jika gerung dan takut, ya semua orang takut dan gerung masa itu. Itu masa akhirat. Ya, cakap, saya sudah sebut Allah Muhammad. Itu je sempat sebut. Sempat sebut sebelum bom jatuh kepada saya tapi saya sempat sebut Allah Muhammad. Saya nak panggil wanita Melayu ataupun wanita di Malaysia. Ya, nanti saya pergi. Ya,
Nanti saya pergi. Saya pergi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi demi Allah, saya akan pergi. Ya. Okey, yang seterusnya. Okey. Ramai yang mesej saya. Mesej saya macam-macam lah, ya. Macam-macam dia punya dalaman dia. Saya ni tak pandai cakap benda dalaman. Sebab saya tak ada kelebihan dalaman. Ataupun benda-benda berangkai dekat otak ni. Pun saya tak ada. Jika tidak diperlihatkan dengan jelas kepada saya. Dan saya boleh bercakap detail 100%. Barulah saya bagi tahu. Tapi ramai yang datang kepada saya bercerita melalui ni dan melalui rasa. Dan melalui lah apa dia cakap pun saya tak tahulah. Ya. Oleh kerana ramai betul yang nak kata nak jadi wali lah kan. Ramai betul. Tapi yalah, dulu saya ada tok guru kan, datuk saya sendiri. Kita bagi Al-Fatihah lah ya kepada moyang saya, iaitu arwah Abdul Rahman bin Awanleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita bagi hadiah kepada orang yang pernah bagi ilmu kepada saya. Dan saya kata saya nak ajar zikir gelum bumi. Zikir gelum bumi ni kakak ambil tasbih mami jap. Tasbih mami warna koko tu. Mami, Ya. Mami, ada baas tadi. Jangan, Zara jangan ajar macam tu. Mami, Belum lagi. Mami, Sana. aku dah maafkan. Okey dah. Dah maafkan adik. Okey, duduk dalam bilik tu sekejap. Mami nak buat last sikit lagi. Zikir gelung bumi ya. Okey, gelung bumi ni dia kira nafas manusia. Gelung bumi ni dia kira nafas manusia. Manusia bernafas. Okey. Kita pegang buah tasbih ni dengan nafas kita 1 kali. Ni kita pegang ni, tasbih 1. Kita nak berzikir apa? Mula-mula kita selawat kepada Allah, Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1. Tetapi jika nafas kita ni boleh sebut 2, kita sebut 2. Okey, nombor 2, kita tukar yang lain balik. Contoh kita kata, dah sebut tu, kita ambil yang simple. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 1 nafas. Okey. Nombor 3. Lepas tu kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Okey. 1 nafas. Hinggalah. Contoh lagi. Subhanallah, 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 Subhanallah. 1 nafas. Ya. Lagi. Kita nak ni lagi. Kita kata macam-macam lah. Kita banyak berzikir kan. Kita dah biasa banyak berzikir. Contoh lagi. Kita nak berzikir. Apa-apa yang kita terlintas dalam kepala kita. Waktu dia tengah malam.
Waktu dia tengah malam, time sunyi. Gelung bumi ni time sunyi. Time tak ada manusia sangat. Masa itulah berat semua orang. Contoh lagi. Rabbana walakal hamdan kaksiran tayyiban mubarakah fihi mubarakah alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Okey, satu lagi. Okey. Kita nak berzikir. Apa-apa saja yang kita rasa kita nak berzikir. Kita nak berzikir apa? Kita nak berzikir apa? Subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Naik. Kalau boleh sebut 2 kali, buat 2 kali satu nafas. Subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kira 2 kali, satu nafas tu boleh sebut 2 kali, buatlah 2 kali. Okey, satu lagi. Apa lagi? Rasa nak berzikir. Rasa nak berzikir apa? Apa yang rasa nak berzikir? Biasa berzikir macam mana? Rasa nak berzikir. Berzikirlah apa yang ada. Rasa. Nak pusing balik tadi pun tak apa. Nak pusing balik tadi pun tak apa. Ya. Ini dah lepas pada 100 ni. 100 nafas. Ni orang panggil gelung lah. Tapi ni tasbih. Tapi orang panggil gelung. Gelung nafas kita. Nafas kita. Ya. Kita terjaga malam-malam. Kita sahut dengan gelung nafas kita. Itu apa panggil zikir gelung bumi. Gelung bumi ni, apabila kita sampai ke tahap ni, kan? Sesiapalah yang pernah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ni nak bergerak pun telinga dengar. Bumi yang bergerak. Sahkah dia nak ada gunung, nak ada gempa bumi? Nak suruh ada tsunami ataupun gempa bumi? Telinga ni Allah bagi pendengaran. Sebab apa? Ini gelung bumi. Gelung bumi ni dia tak ramai orang rajin lah tengah malam duduk berzikir. Ya, nampak tak? Nampak? Ni saya diajar oleh orang yang mati 7 hari sebelum nak raya pada bulan Ramadan. Ya. Nanti ada apa-apa, saya ajar lagi 1000 kalimat. 1000 kalimat ni, kau dah sampai level ni, tak ada dosa orang panggil lah. Tapi tak ramai orang boleh faham lah benda yang saya nak cakap ni. Ya, belajar dulu gelung bumi. Gelung bumi pun bagus dah. Ya. Saya pun tak minta lebih dengan Allah. Minta duduk atas tangga pun jadilah. Ya. Jadi orang biasa-biasa. Ya. Bukan. Nafas. Satu ni, satu nafas. Tak kira lah. Allahu Akbar, 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 sampai habis nafas. Satu. Satu. Ataupun yang suka berzikir untuk malaikat. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakah fihi mubarakah alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakah fihi mubarakah alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu jika ini ada ke orang nak bangun malam? InsyaAllah ada. Ya, insyaAllah ada. Ini semua ahli syurga yang tengok. InsyaAllah. Okey. Ada lagi? Ada juga yang menyebut macam ni. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga. Tapi kena rajin lah. Sebab dia satu nafas satu. Kena rajin. Ya. Rajin tak? Kena rajin lah. Ya. Kena rajin. Saya ni bukan nak riak ya, ataupun sombong. Saya pun dapat dari orang juga. Jadi saya bagi tahulah. Jadi kita sama-samalah naik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak minta tinggi pun dekat syurga. Mana-manalah janji tak duduk dalam neraka. Pun jadilah. Jadi
Duduk mana-mana kat syurga pun tak apa. Dah nak minum, orang datang hantar minum. Nak makan, orang datang hantar makan. Bidadari ada. Allah bagi. Jadi, biar buat yang keadaan biasa-biasa saja. Pasal saya pun orang biasa. Kata malaikat pengiring saya ni kurang cerdik. Memang kurang cerdik sungguh. Saya ajar ni. Ingat ya, semayang tak boleh lambat. Semayang kena cukup. Ya, okey. Adab untuk naik syurga. Laki-laki tak apalah. Laki-laki kena pakai baju dan pakai pakaian menutup waktu malam. Naik syurga ni waktu malam. Ya, naik syurga ni waktu malam. Adab dia. Adab naik syurga. Masa di dalam perjalanan zikir. Masa di dalam perjalanan zikir tak kira lah. Zikir gelung bumi dan sebagainya. Tak kira. Masa di dalam perjalanan zikir. Apa nama? Pakaian lelaki menutup aurat lah. Jika kain pelekat kau pakai atau seluar panjang ke, kena pakai baju. Barulah akan disapa oleh malaikat pengiring masing-masing atas izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk diangkat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin? Kena yakin. Yakin. InsyaAllah. Ya. Dan wanita, ya, lelaki pun samalah. Kena ambil air semayang, kena ambil air wuduk. Kena ambil air wuduk, tidur di dalam perjalanan zikir. Wanita kena tutup. Kena pakai tudung. Tidur tadi, kena pakai tudung. Tudung biasa-biasa pun tak apa. Tak adalah tudung panjang labuh tu. Pakai tudung singkat pun tak apa. Anak tudung ke? Anak tudung? Janji tudung lah, tutup. Sebab kita nak pergi berjalan kan? Nak pergi berjalan, kenalah pakai sopan. Jadi baju ke, seluar ke, kain ke, kena pakai sopan. Jadi, apabila dan kita tidur pun kena lurus. Lurus. Kaki kena lurus. Ya? Kaki kena lurus, kena cantik. Tak boleh tonggeng sana, geliat sana, gelipuk sana, tengangkang sana. Tak boleh. Kena straight. Ya? Kena straight. Ini saya ajar ni. Yang mana tak pernah naik lagi lah. Yang biasa naik mungkin dia tahu adab dia. Adab kena ada. Ahli syurga mesti adab yang tinggi. Adab pakaian. Adab kehidupan dia. Dia kena ada adab. Ya. Dia tak ada. Ahli syurga. Rambut tak tutup. Dah tak tutup. Berwarna-warni pula. Itu bukan ahli syurga. Ya. Mu tarik lagi abangmu ke? Ayahmu ke? Suamimu ke? Join sekali dengan mu. Di tangga berapa? Abangmu tu di tangga 40 lah. Mu yang tingkat berapa mu? Tu 39. Atas bawah berasap. Ya. Jadi insaflah. Insaflah. Saya ni perjalanan mimpi yang terakhir. Walaupun saya guna perkataan perjalanan mimpi yang terakhir. Dan saya disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Maka bersedialah. Belajar insaf sikit-sikit. Ya. Belajar insaf sikit-sikit. Saya dah nak habis tajuk dah ni. Hari tu saya dah cakap New Zealand dengan Australia. Dan sudah berkata berkali-kali. Filipina, Indonesia, Kalimantan, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Semenanjung, Malaysia. Nanti ada masa saya akan bagi tahu lagi Myanmar, Vietnam, Thailand, Bangladesh, India. Ya. Makin lama naik ke atas, habislah. Ya. Okey. Ilmu ni saya halal dunia akhirat. Tak payah minta izin lah. Saya halal dunia akhirat. Kita doa sama-sama supaya kita dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Ya. Dan kita mati boleh menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kita jangan ambil duit orang, jangan tipu duit orang. Ya.
Jangan manipulasi harta benda orang. Jangan rampas tanah orang. Jangan sebar aib orang. Ya. Kalau laki-laki, jangan anaknya wanita. Apa bentuk wanita? Ibumu, kakakmu, adik perempuanmu, isterimu, atau mana-mana wanita yang lain. Jangan anaknya. Anaknya aja duduk tingkat 40. Minta maaf lah jika ada buat salah. Tak semua manusia ni tak ada salah. Minta maaf. Ada salah, minta maaf. Takkan nak minta maaf dengan mak pun tak mampu. Minta maaf lah. Ya. Dan jika tak ada dosa yang saya bagi tahu tadi, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi jauhi ahli politik. Ya. Jika nak beratur lama-lama ribuan tahun di mahsyar, join lah. Jangan join ahli politik. Join siapa? Join sultan kita. Ya, panglima kita dan sultan kita. Ya, join. Hormat orang. Orang yang ada ilmu kena hormat selagi dia tidak pesongkan kepada kebendaan dunia. Jika dia pesongkan kepada kebendaan dunia, seperti kita membawa bas. Kita nak pergi dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia halang suruh tengok dunia. Maka kita pulas steering ke tempat lain. Ya. Ramai yang tanya tentang perkara yang sama dengan saya. Tentang perkara yang sama dengan saya. Seperti yang saya bagi tahu, peperangan ataupun fitnah ini dan juga virus ini yang sedang berlaku kepada dunia kita hanyalah doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam sahaja Allah akan angkatkan semula. Ini daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey, jika sakit pergi hospital lah. Ya, niat, ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap penyakit ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan virus. Virus ini memang diciptakan oleh manusia, tetapi yang menghidupkan virus ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohonlah dengan Allah. Mohonlah untuk menundukkan makhluk Allah ini. Ya, insya-Allah sakit pergi hospital. Ya, sakit pergi hospital, ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap penyakit ada penawar dia. Sudah terang saya bagi tahu ya. Sudah terang saya bagi tahu. Ya'juj Ma'juj. Saya ulang lagi satu kali. Ya'juj Ma'juj, pakaian dia dekat sini leher berbulu dan di kaki berbulu. Leher dia berbulu dan di kaki juga berbulu. Dan pakaian dia agak mahal. Saya fikir Ya'juj Ma'juj ni orang berada kerana nak compare dengan Nabi Isa alaihi salam dan kumpulan Imam Mahdi di atas gunung sedang bersembunyi daripada Ya'juj Ma'juj di bawah penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Dan baginda Nabi Isa alaihi salam dan baginda Imam Mahdi sedang bersembunyi di atas gunung dengan kain gebor. Kain gebor macam ni lah. Tebal. Kain selimut tebal. Kerana waktu itu sejuk. Tebal. Dan tutup. Tutup macam ni. Tutup. Tutup. Rendahkan kepala. Rendah kepala duduk atas bukit dan rendahkan kepala. Okey. Itu saya panggil kumpulan Nabi Isa dan kumpulan Imam Mahdi. Ya, Nabi Isa sudah ada. Nabi Isa, wajah dia bukan seperti Melayu, bukan seperti Cina, bukan seperti Korea, bukan seperti Jepun, tetapi orangnya putih dan hidungnya mancung. Dia punya ni, mata ni lekuk ke dalam sikit, alis kening dia cantik.
hidungnya mancung, biru air, biru cair mata dia. Jadi, saya pun tak tahulah dia bangsa apa. Saya panggil dah dia putih. Tengok pun macam-macam orang Parsi pun ada. Macam orang tak tahulah, orang apa pun tak tahu. Jadi, sebab jika dia orang Melayu, saya boleh kata dia orang Melayu. Tapi saya tak boleh kata dia orang Melayu. Tetapi, jika... sekejap, diam. Jika Nabi Nuh alaihissalam, walaupun baginda ni putih, tapi saya boleh kata dia, jika kita tengok orang Melayu, laki-laki di dalam kampung kita, kulitnya putih, hidungnya mancung, keningnya cantik, oh, kita pun kata semak jetak. Jadi, itulah rupa Nabi Nuh alaihissalam. Putih. Handsome jugalah dalam kampung kita. Tapi, rupanya apa? Rupa Jawi lah. Nanti orang kata, Jawi mana? Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Ni aku kok tak kepala mu ni. Ya, saya pun tak tahu nak jawab apa tu. Tapi, saya tengok orang, kadang dia tu orang Indonesia. Tapi, saya tengok dia macam orang Melayu. Saya pun tak boleh nak beza. Begitulah saya tengok Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, dia ada dialog untuk saya. Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, abah saya menyatakan kebimbangan kepada saya. Tetapi dialog dia, alah, cucu aku juga. Dialog dia seperti orang Jawa. Dan muka dia setbang, dari setbang tu janggut dia putih tu pun serupa macam orang Jawa. Mata ialah mata macam nak sepek tak sepek sikit macam, tapi putih orangnya, putih. Ya, putih. Okey, bercahaya dan putih. Okey. Okey. Saya beritahu ya, pada tahun 2019 bulan 12, saya up macam ni. Dekat wall Facebook saya menyatakan nanti Kaabah kosong. Aku mimpi nanti Kaabah kosong. Malam tadi mimpi jalan raya kosong. Saya up termasuk juga. Saya kata pada tahun 2021, bulan 2, huru hara di luar negara. Dan bulan 7 dan 8 di Malaysia. Saya tulis macam tu. Pada tahun 2019, bulan 12. Jadi saya upkan balik pada bulan 2 tahun 2020. Dan saya start tulis sikit-sikit dari perjalanan mimpi yang terakhir saya hingga saya menulis dulu. Saya tulis. Saya tak buat live lagi. Saya tulis dulu. Dan saya tulis dulu. Anggaran berapa akan berlaku. Saya tulis dulu. Sebab tu saya dihentam dengan teruk. Sebelum saya up video nombor 4. Saya padam semua. Tetapi sebelum itu, saya dikecam dengan teruk. Apabila saya dikecam dengan teruk, saya padam semua. Ya. Jadi, pada tahun 2021, ada orang peringatkan balik tentang tulisan saya. Jadi, saya upkan balik bulan 10 hari sebelum bulan 2. Saya upkan balik. Dan juga huru hara juga time tu. 10 hari sebelum bulan 2, huru hara juga di luar negara. Dan jadi 7 dengan 8 ni saya tak tahulah. Tengok pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kiraan saya sendiri, tidak berbincang dengan sesiapa. Saya tidak berbincang dengan sesiapa waktu itu dan saya tulis sahaja pada tahun 2019 bulan 12. Saya yang mimpi bulan 11. 1 hari bulan 11. Nampak tak? Jadi,
Saya dah bagi tahu ya, clue dia di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, iaitu perangai anak saya sekarang dan perwatakan manja dia sekarang. Dan juga perbualan antara anak abang saya dengan saya. Mu ingat tak anak aku? Anak aku tu mu bagi makan kan? Tak tahulah merangkak dekat mana-mana dengan melingan air mata abang saya. Maka, itulah clue dia. Anakmu tak apalah, anakmu boleh lari-lari dah besar, anak aku tu kecil lagi. Waktu itu abang saya tak ada anak kecil lagi, masa-masa saya mimpi tu. Okey? Saya ambil masa yang begitu lama untuk bagi tahu perjalanan mimpi. Tapi sebelum saya bagi tahu, saya tulis dulu. Sikit-sikit. Sebab apa? Saya pun dalam perjalanan mimpi tu abang saya tak ada anak kecil. Jadi macam mana tu? Saya macam orang-orang lain juga. Tetapi saya bagi tahu, saya upkan sikit. Termasuk juga Donald Trump kena game. Saya kata Donald Trump nanti, saya up dekat walls FB saya. Saya kata Donald Trump nanti kena game. Saya tulis, kena game. Menang kena game. Dan telah pun berlaku. Kalah. Dan banyaklah perkara yang telah saya tulis. Sebelum saya upkan video nombor 4, saya padam habis. Tentang pengiraan-pengiraan terdahulu pun, saya tulis. Sebelum saya buat live tu, saya tulis dulu. Dan saya cerita detail di mana kampung saya semua saya tulis. Saya nak bagi tahu, tetapi ramai waktu itu orang hina kecam saya dengan seteruk-teruknya. Tak tahulah. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah, pada tahun 2021, penerimaan umat Nabi Muhammad kepada perjalanan mimpi yang terakhir saya makin baik. Ya, makin baik dan makin baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ambil untuk dijadikan panduan, dijadikan persediaan kita menuju alam barzakh ataupun alam akhirat. Saya tidak mengajak bukan-bukan saudara dan saudari. Saya ingin memberi persediaan lebih awal supaya mengenal Allah Muhammad. Letih pula bercakap. Okey. Soalan dia. Tadi saya terlintas, saya tengok warna kulit. Yajuk Majuk ni, kulit dia putih kehitaman. Putih kehitaman. Wajah dia lah putih kehitaman. Soalan? Habis soalan setakat ni ya. Habis soalan setakat ni ya. Tak ada soalan dah ya. Okey, messenger saya dekat FB tu, saya tak boleh buka dah. Terlampau banyak. Tak tahu berapa. Entahlah, tak tahu. Tak tahu, tak kira. Hari-hari beratus-ratus saya tak mau. Saya tak boleh nak balas. Terlampau banyak. Pening. Pening saya. Tak buat kerja saya jika saya balas. Saya cuba balas juga dekat Telegram. Okey, bila time bergerak untuk mencari Imam Mahdi, cari kumpulan yang besar. Ada kat dalam tu hamba Allah yang boleh baca doa. Boleh jadi tu imam. Boleh ingatkan solat. Boleh dah tu bergerak-gerak. Apa yang dia kata tu ikutlah. Sebab apa? Saya bergerak yang paling last sekali. Saya tidak boleh halang kepada, apabila dengar je perjalanan mimpi yang terakhir, mereka pun kata, aku keluar ni untuk mencari Imam Mahdi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah tak boleh halang dah. Sebab saya dah di belakang sekali. Dan orang yang mengikuti saya tadi, orang yang berat dah. Orang yang berat. Berat macam mana? Saya pergi pujuk kan. Saya pergi pujuk.
Kenapa saya ada sikap macam tu? Ya, kenapa? Sebab dia macam ni. Saya perempuan. Ya, saya perempuan, wanita. Jika saya kata dekat suami saya kata contohlah, tinggal kedai tu kejap, nak beli tisu. Contohlah, nak beli tisu. Suami saya pun bagilah RM100. Lepas tu, saya pun masuk kat kedai tu. Masuk. Tak ada langsung balance-nya. Tisu tak beli lagi. Balance tak ada langsung. Begitu jugalah kehendak saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak lebih ramai orang yang bersedia kepada alam akhirat. Saya minta lagi. Lebih ramaikan lagi. Saya minta lagi dan saya minta lagi. Kerana apa saya tak pernah cukup? Kerana saya tahu neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas. Jadi saya minta lagi. Begitu juga. Sebab otak saya macam ni. Allah ciptakan otak saya macam ni. Tak boleh nak rasa malu lah. Dengan Allah pun saya tak malu lah. Tak ada rasa malu lah. Saya minta lagi. Sebab tu saya di belakang sekali, saya pujuk lagi. Walaupun orang dah baling kasut dekat saya, dah kena kepada saya, saya tetap pujuk lagi. Walaupun dia kata, aku banyak duit, aku boleh upah pengawal. Tapi saya pujuk lagi. Sampai dia balingkan saya, sampailah saya rasa saya mengalah. Mengalah macam mana? Itulah nombor 8 tu. Dia mari tarik saya. Dah lah. Tak orang tak mau ikut dah. Ikut dia lah. Jadi, macam saya katalah, pergi pada kedai lain. Saya berkata, nak beli tisu balik. Suami berkata, habis akulah pergi belilah. Macam itulah. Sebab saya wanita. Hati saya tak sampai. Di dunia, hati saya tak boleh tahan. Di akhirat, hati saya tak sampai. Jadi saya sentiasa minta lagi. Yang mana orang mendengar perjalanan mimpi yang terakhir saya boleh bersedia alam yang satu lagi, iaitu alam akhirat. Alam kekal. Okey. Ya'juj Ma'juj tidak berkenderaan. Okey. Ya'juj Ma'juj tidak berkenderaan. Mereka terlalu peka dengan bunyi. Air bunyi. Air mengalir. Bunyi mengalir air. Dia boleh tahu air itu mengalir. Kita kan, kalau dengar air mengalir, dengar je lah, seronok je. Dia tak. Dan dia pun pergi minum. Habis. Macam itulah. Jika manusia yang normal lah. Yang dia tu dah tak normal dah, manusia tu. Tak normal. Dia buat apa dengan kita? Dia bantai kitanya. Tak tahulah, muntah-muntah dengan kita dia makan. Tak tahulah, Allahu'alam. Tapi, Nabi Isa dan kumpulan Imam Mahdi duk menyorok ke atas bukit diam-diam. Menyorok dengan kain kebor. Warna gelap. Tutup. Macam ni. Atas bukit tu, ke atas sekali. Nombor 9 dengan nombor 10, dia bukan panglima. Dia adalah orang yang memberi nasihat kepada nombor 8 dan nombor 6. Saya tak guna perkataan mereka sangat kuat ya. Mereka fokus. Hingga bunyi air pun mereka nak pergi minum. Manusia lagi lah dia. Bakal dia kenyik-kenyik pun tak tahulah. Ya, mereka terlampau ramai.
tanya soalan yang boleh saya bagi jawapan ya. Saya tak boleh menyebut lagi nombor 12 ataupun nombor 11. Saya tidak dibenarkan lagi menyebut nombor. Tetapi 11 dengan 12 tu bukan rakyat Malaysia ya. Rakyat luar negara. Perkataan yang paling tepat, saya pun tak tahu nama dia. Penang kena keluar dari Penang. Penang kena keluar dan masuk ke mana-manalah negeri. Dan berkumpul ramai-ramai di pergunungan. Yang masa tu stable lagi kawasan tu, tak kena bom langsung. Di pergunungan banyak. Bersempadan dengan Kelantan, Kedah dan Perak. Selagi ada sultan di negeri itu, follow mereka. Follow mereka. Yang saya tak sebut tadi, mereka okey di padang mahsyar, duduk di hadapan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar tak perjalanan mimpi saya? Jadi ikutlah. Dan di belakang penguasa ataupun sultan, Tun pun ada hujung sekali. Penguasa ataupun sultan, di belakang mereka ada golongan cahaya. Cahaya mereka apabila saya pergi kepada mereka menyerupai saya. Ikut sultan lah. Sultan bagi tahu apa. Okey. Kawasan yang tidak ada jatuh bom waktu itu. Jika jatuh bom pun okey lah. Sebab dia ke pegunungan. Jadi Melaka ni datang Selangor lah. Melaka datang Selangor. Di kawasan berhampiran Kelantan, Kedah dan Perak. Okey, Terengganu pun pergi ke utara. Pahang pun pergi ke utara. Jangan datang ke Selangor pula. Oh alalah. Selangor ni jangan datang. Pergi ke utara. Pasal apa? Selangor ni gelap gelita. Oh, Allahu Akbar. Dengan Kuala Lumpur pun gelap gelita. Tak ada cahaya langsung. Saya pun nak keluar. Awak nak bagi masuk. Jika dah berada di Perak, pergi ke bersempadan di Kedah atau di Kelantan, pergi ke sempadan. Kan ada gunung-gunung tinggi kawasan sana kan? Pergi duduk sana. Kalau tanya saya kat sana tak ada rumah. Mari sini. Ni, aku kok. Tak ada rumah kat sana, tak ada elektrik, tak ada api. Tak apalah, tak ada api, tak ada elektrik, tapi ada cahaya. Ada cahaya. Ini tak ada cahaya ni kawasan sini. Tak payah datang, saya pun keluar. Elok lah. Okey, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan ataupun Indonesia sendiri. Berlayarlah di laut. Saya dah ajak zikir gelung bumi tadi. Berzikirlah. Itulah makanan korang. Saya dah ajar dah. Pergi ke mana? Pergi negara Arab tu. Minta baik-baik nak masuk. Nak duduk kat sana. Saya dah ajar tadi kan gelung bumi. Dan saya ada bagi apa nama saya ada bagi zikir juga. Zikir yang kena baca. Zikir tu pun baca, elok tu baca zikir tu. Jika duduk di laut, elok baca zikir tu. Alhamdulillah ya Rasul.
Tapi yang dalam ni terasanya tak payahlah pergi ke laut. Ikut darat lah. Laut lagi mencabar. Daripada ni. Laut lagi mencabar. Laut ni dia lagi mencabar ya. Daripada darat. Okey, ada soalan lagi. Arab Saudi dibantai teruk dari Afrika. Saya tak tahulah dari Mesir ke dari mana, saya tak tahu. Tapi dibantai teruk dah hancur lebur. Tim kami sampai sana mereka dah hancur lebur dah. Saya tak bawa apa-apa prepare kerana saya macam yang saya beritahu lah. Saya pegang budak-budak. Saya tak tahu, saya tangan ada 2 aja. Jika nak pergi ke arah laut, kena cari orang yang pandai laut lah. Saya tak pandai laut. Ya. Tapi saya pernah dengar lah. Ada malaikat yang menjaga laut. Ada malaikat Allah menjaga laut. Tak silap saya nama Mahyah Yail. Mahyah Yail. Cuba cari doa daripada Mahyah Yail. Ya. Malaikat yang jaga laut. Malaikat tu bernama Mahyah Yail. Tak silap saya lah. Saya minta maaf lah jika salah. Cari Mahyah Yail. M-A-H-Y-A-H-Y-A-I-L. Mahyah Yail. Malaikat Allah ni yang jaga laut. Jadi, jika ada zikir yang diajar ni, Mahyah Yail. Nanti dah baca zikir tu, InsyaAllah lah kan. Malaikat ada. Dah baca zikir tu. Malaikat tu yang ajar zikir tu. InsyaAllah. Ya. Jadi. Rasa dah macam dah tak ada soalan dah ni ya. Jangan tanya soalan sama lah. Lagi satu. Hantar mesej tu. Jangan ikut rasa. Jangan ikut rasa. Jangan ikut logik akal. Berkaitan dengan alam gaib. Jangan ikut rasa. Ya. Rasa tahu kan? Perasaan. Rasa perasaan. Rasa logik akal. Jangan bercerita kepada saya. Kerana saya ni tak cerdik. Ya, saya tak cerdik dan saya tak boleh komen benda-benda macam ni. Dan saya tak nampak Dajjal. Saya tak nampak. Saya tidak diperlihatkan wajah Dajjal yang seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi saya boleh sebut juga, tapi Dajjal saya tak boleh sebut. Tetapi saya tengoklah kumpulan-kumpulan Dajjal tadi. Mereka memakai berwarna jingga. Matahari tu merah menyala tapi warna jingga. Tu pakaian dia. Berkilat jingga. Itulah pakaian dia. Malaikat Mahyah Yail. Mahyah Yail. Cari doa zikir dia lah. Jika saya nak ajar saya sendiri tak tahu laut. Saya tak tahu. Saya tak ada. Saya tak ada ke laut. Duduk di laut tak ada. Ya. Jadi saya tak boleh nak ajarlah ilmu tu. Kena cari orang lain. Ya. Tapi adalah seorang nama malaikat Allah. Nama dia malaikat Allah. Nama dia Mahyah Yail. Kena carilah. Mungkin Tok Guru tahu. Tok Guru tahu.
yang zikir-zikir yang diajar, ataupun setiap apa yang kita nak buat tadi, kita ada pembantu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menolong kita melalui hamba dan makhluk dia juga. Begitu juga yang saya saya suruh pergi kawasan yang bersempadan Kelantan, Perak dan Kedah. Ya. Ada juga satu cahaya. Walaupun lah tak ada pelita kat sana, tak ada api elektrik, tapi ada cahaya. Jadi kita pergi kat sana lah. Kita pun tak pandai, tak pandai nak main senjata. Tak ada bom nak baling sampai ke dasar laut tu. Jadi kita pergi ke sana, insya-Allah. Yang mana Allah dah takdirkan hidup, hiduplah. Yang mana Allah takdirkan syahid, syahid. Ya, kita minta syahid lah supaya kita ni dah lah banyak dosa. Takut nak pergi neraka, dah banyak dosa takut. Jadi kita perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya. Jadi kita tenanglah, tenang. Ya, jangan tahu berzikir aja, solat yang tidak. Tak boleh ya, kena solat, ya. Yang wajib tu wajib lah. Yang benda yang nak cari ni jangan buat pening lalat. Jadi benda lain pula datang ya. Zikir biasa-biasa saja. Cuma satu nafas naik ke atas. Satu nafas naik ke atas, tarik. Tuh, ya. Satu nafas tarik naik ke atas. Dan apabila saya ada masa nanti, saya akan ajar zikir lagi satu. Iaitu, orang panggil zikir ni, zikir 1000 kalimat. Pegang satu saja dari 1000 pun okey. Saka pegang 1000, pegang satu pun okey. Okey? Dan ini tak boleh nak diajar sebarangan. Ya, kena ada dipantau jugalah. Ya, saya belajar benda ni dari hamba Allah di Melur. Di Melur, Kota Baru, Kelantan. Saya diajar oleh hamba Allah ni. Dan dia tengok saya dan dia pun ajar. Dia ajar 1000 kalimat. Dalam Malaysia ni ramai dah guna perkataan tu. Dah beramai dah orang-orang alim tahu perkataan tu. Bukan saya aja. Sebab saya pun diwarisi macam tu. Ya. Okey. Setakat ini sajalah, dah pukul 10 dah ni. Ya. Ya, banyak benda lagi saya nak kena buat. Okey. Saya mengucapkan terima kasih. Ambillah perjalanan mimpi yang terakhir saya ini sebagai orang kata kita bersedia menuju alam akhirat. Ya. Dan kita bersedia, ingat ya, orang ahli syurga ni dia memaafkan. Dia tidak ada dendam ya. Memaafkan. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, nanti saya akan penyudahkan banyak-banyak negeri dan negara. Selepas itu saya tak boleh nak bercakap. Dan jika nak tengok, download siap-siap apa yang saya bercakap ni, download siap-siap. Boleh tulis mana-mana kepandaian lah. Apa yang saya bagi tahu, saya halal dunia dan akhirat. Ya, saya halal dunia dan akhirat. Saya tak payahlah kata nak ijazahkan ke apa ke. Ya. Orang yang mengajar saya pun tak guna perkataan itu. Jadi saya pun tak guna perkataan itu. Saya halal dunia dan akhirat. Ya. Jadi jangan hantar mesej lah nak ucap terima kasih apa. Saya halal dunia akhirat. Ya, saya nak balas mesej pun perlu masa juga. Jika sampai beribu sehari, kesian belah kat saya. Anda betul-betul tak faham, baru hantar mesej dan tanya. Jika melalui perasaan atau akal saja, duk bermain-main, berpusing-pusing, tak payah hantar mesej lah. Ya,
tak payah hantar mesej. Okey? Banyak perkara lagi yang kita boleh buat selagi kita selain daripada kita main rasa dengan akal. Jadi kita balik kembali kepada sebenar, iaitu ambil semayang, solat. Masa tu dah solat dah, ambil semayang, solat sunat. Ya, solat sunat taubat, ambil Quran, mengaji, tak nak mengaji, berzikir. Ya. Untuk zikir gelum, waktu malam, pagi. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, eloklah. Berzikirlah. Ya. Semoga jadi wali Allah semua. Semoga jadi wali Allah semua. Amin. Ya. Okey. Saya pun bukan siapa-siapa. Orang biasa je saya. Ya. Orang biasa je saya. Dan jika ada buat dosa, terus taubat. Istighfar balik, terus taubat. Ya. Macam itulah hidup ni. Saya pun ada dosa juga hari-hari. Macam itulah. Ya. Okey. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada mata yang melihat 272 ini. Ya. Semoga Allah memberi ganjaran syurga. Ambillah ilmu yang bermanfaat, dijadikan ataupun memberi tunjuk ajar dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Supaya kita boleh berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sesal dan redha. Ya. Jadi lama duduk tingkat 6, Allah nak pergi tingkat 5. Tingkat 6 dan tingkat 5 tu macam rumah batu lah. Macam tu boleh pergi naik. Ya. Nak lebih, buat lebih. Ya. Tapi jangan lupa minta tolong dengan Allah supaya bagi masa dekat kita mengingati dia. Bagi masa dekat kita mengingati dia. Allah sayang aku, bagi masa dekat aku mengingatimu. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.